Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena masih sudi ke channel saya. Dan saya harap channel saya ini disupport oleh kawan-kawan dengan tekan tombol subscribe yang warna merah di bawah tuh, supaya channel ini boleh berkembang dan saya boleh sharekan pandangan pribadi saya tentang hal politik kita di Malaysia ini. Hari ini saya nak cerita tentang mandat yang terakhir Tun serahkan untuk menjaga Barisan Nasional ini dengan baik. Tetapi apa yang berlaku hari ini, Barisan Nasional sudah lenyap di bumi Malaysia. Itu hakikat yang orang-orang Barisan Nasional perlu terima walaupun agak pahit. Oke, saya nak ceritakan tentang di awalnya kan. Semua orang pun tahu, tapi kalau saya tidak ceritakan, benda ini tidak boleh saya huraikan dengan terperinci untuk waktu yang begitu singkat nih saya nak terangkan. Oke, kita lihat daripada awal Tun serahkan jawatan Perdana Menteri dan menjadi pengurusi Barisan Nasional serta UMNO, kita lihat solid kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Ahmad Badawi sewaktu dia menyerahkan Barisan Nasional dan UMNO ni kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, masih di dalam kawalan yang sangat masih baik. Kenapa Barisan Nasional ni terus lenyap di bumi Malaysia ini dan nak salahkan orang lain? Kita lihat sisinya. Di awalnya adalah penyelewengan berlaku. Sebelum penyelewengan berlaku, ada kes-kes yang membabitkan rakyat biasa ini yang sangat berprofil tinggi. Saya tidak mau ceritakan kes-kes ini, tapi Anda sendiri boleh lihat yang mana hilang tanpa jejak begitu banyak. Itu halnya yang kecil. Tapi di isu yang keduanya adalah gelombang yang akan menaikkan semangat rakyat untuk menolak Barisan Nasional waktu itu adalah penyelewengan sudah dibongkar. Setelah itu penyalahguna kuasa. Dan yang ketiga, betul-betul membuat rakyat dah muak waktu itu adalah dengan terlahirnya GST. Waktu mereka buatkan GST yang terakhir itu, cara penyampaian menteri kepada rakyat untuk nak melaksanakan GST ini salah. Rakyat tanya, GST membebankan, suruh goreng kangkung, goreng ini dekat rumah, jalan kaki. Jadi benda ini sudah mencemarkan nama Barisan Nasional. Yang buatnya 1-2 pemimpin. Dan apa yang berlaku setelah itu, Pilihan Raya kalah. Bila kalah, apa yang terjadi? Ya yang hari ini yang kita nampak yang macam ni. Saya tidak mengatakan Barisan Nasional itu tidak bagus. Saya dulu adalah pengundi tegak Barisan Nasional karena pimpinan waktu itu sangat bagus, sangat solid di waktu zaman Tun. Saya akui itu. Keluarga saya semua pengundi Barisan Nasional. Saudara mara, saya pun pengundi Barisan Nasional. Datang aja Barisan Nasional waktu pilihan raya di tempat saya, tidak payah dia orang buat ceramah. Confirm menang. Kalau ada 10,000 pengundi di sana, 9,000 dia punya undi. Pasti itu. Tapi kerana nilai titik rosaklah sebaldi. Itu kan pepatah yang memang betul untuk kita nak katakan kepada UMNO dan Barisan Nasional ini tadi. Orang tidak menolak UMNO. Tetapi kalau orang tidak menolak UMNO dan Barisan Nasional ini, benda ini akan terus berlaku. Tapi kalau kita tolak, pimpinan baru kita tidak tahu. Kerana mereka tidak pernah memerintah dan pengalaman belum cukup. Itu diakui. Tetapi kita tidak ada jalan lain kalau kita tidak mengubahkan cara ini. Jadi penolakan rakyat itu, gelombang tu, kebangkitan rakyat tu sudah mula waktu PRU ke-14 dengan ceramah-ceramah PKR yang mungkin mengatakan janji-janji palsu ataupun tidak palsu, itu tergantung kepada mereka. Itu kan
namanya politik. Nah, apa yang baiknya di pihak PKR ataupun pihak Pakatan Harapan ini tadi, mereka mengketengahkan isu untuk membuang apa yang ada di sebelah sini buat. Yang di sebelah sini pula mainnya isu perkauman. Jadi benda ini berlawanan dengan arah kehendak rakyat. Bila benda ini berlawanan dengan kehendak rakyat, PKR, Pakatan Harapan lah jadi pemenangnya. Ini salah satu benda yang pada pandangan saya pribadi, tetapi ada benda lain lagi banyak. Cuma yang saya nak ringkaskan supaya yang di luar, yang belum paham itu akan paham. Kalau Anda kata saya menyokong macam ni yang selalu dikatakan, saya dulu adalah penyokong daripada Barisan Nasional. Kalau Anda mau tahu, tapi hari ini saya tidak tahu. Saya rasa lebih baik tidak payah mengundi. Tapi kalau saya tidak mengundi, saya juga sebagai rakyat Malaysia tidak baguslah. So harus saya mengundi. Tapi kan dah nama-namanya undi itu rahsia, ya itu rahsia saya lah. Itu saja. Jadi sekarang nih, hari ini mereka nak tarik balik sokongan kepada Barisan Nasional. Yang Barisan Nasional sudah berkumpul, yang tinggal hanyalah parti komponen yang besar, yaitu UMNO. UMNO nak menarik balik sokongan rakyat ini tadi. Mereka terpaksa, salah satunya mereka cuba ke perkauman. Karena UMNO satu parti untuk satu kaum. Itu satu cara saja untuk mereka menarik perhatian ke parti mereka. Tetapi di sebalik itu pula, yang kaum-kaum lain ini nak duduk di bawah siapa? Sebagai kaum-kaum lain, orang lain juga harus mempunyai ketua. Jika mereka tidak punya ketua, mereka nak salurkan maklumat kepada kerajaan dengan siapa? Seperti saya sekarang. Saya nak salurkan maklumat kehendak saya kepada kerajaan, siapa saya? Saya punya ketua kampung, saya punya penghulu, itu contoh. Jadi kalau saya di kampung, saya salurkan maklumat saya kepada ketua kampung. Ketua kampung saya pergi ke yang atas lagi, penghulu pergi ke pemancar ke siapa ke, pemancar yang akan bawa ke pegawai daerah akan bawa ke atas lagi. Ini umpama supaya yang ini kan bahasa mudah saya pakai ini. Nah, jadi setiap kaum dan setiap masyarakat mempunyai ketua. Ketua-ketua ini tadi pun dah tak ada ketua. Barisan Nasional dah kalah. Sekarang ni nak duduk di mana? Barisan Nasional ni tadi, di dalamnya ada MIC, ada MCA. Orang-orang ini sudah tidak percaya dengan MIC, sudah tidak percaya dengan MCA. Jawapan terakhir duduk dekat Pakatan Harapan lah. Jika kritikan saya ini tidak berasas, saya tidak juga akan keluarkan. Tapi ini adalah asasnya supaya tidak ada Barisan Nasional sekarang. Tetapi kalau pas dengan UMNO saja yang ada, untuk kaum-kaum lain akan datang, mereka nak duduk di mana parti mereka? Mampu ke? Memang kita tengok corak, sekarang ni coraknya Malaysia ini majoritinya Melayu. Tetapi harus ingat, sekarang ni PAS dan UMNO, kalau mereka bergabung sekalipun, harus ingat, DAP juga mempunyai kekuatan, PKR juga mempunyai kekuatan. PKR saja sudah boleh mengalahkan PAS dan boleh mengalahkan UMNO, belum lagi masuk DAP. Di kawasan bandar, kebanyakan sudah menyokong kepada DAP. Ini hakikat. Orang di bandar ini bukan kerana masyarakat ini Cina, bukan. Tetapi pemikiran mereka sudah berubah. Itu harus kita fikir. Kita ambil contoh lah. Sekarang nih kalau di kawasan kampung, kita boleh memperbodohkan orang kampung. Saya tak kata mereka memperbodohkan, tetapi kita boleh politikkan orang kampung. Tetapi kalau di kawasan Kuala Lumpur ataupun di kawasan Selangor, itu saja sudah kita ambil contoh.
menjunam, Beb. Dan sampai bila kampung itu akan jadi kampung? Tidak lama lagi kampung itu juga jadi modern. Pemikiran orang semua akan berubah. Saya juga anak orang kampung. Kenapa saya boleh bercakap seperti ini? Karena saya melihat pola politik kita ini. Jadi kritikan-kritikan yang kita seperti saya ini, seperti rakyat biasa ini, mulakan untuk membangunkan Barisan Nasional yang tidak ada nih. Mungkin akan buat nih yang baru nih. Saya pun entah macam mana mereka nak buat, saya tak tahu. Harap berjaya. Tapi itu hakikat yang mereka perlu terima. Tidak mudah. Penerimaan rakyat dah kepada UMNO dah menurun. Saya tidak payah ambil banyak. Katalah dalam Malaysia ni ada 60% Melayu, 40% bangsa lain. Saya nak cerita. Ini mudah, bacaan mudah. 60% tidak semuanya 60% ini menyokong kepada PAS dan UMNO. Kita ambil tak payah jauh lah. 30 ke Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat, 30 ke UMNO dan PAS. Mereka sudah hilang 30. Yang 40 nih, 30 nih sudah pergi ke Pakatan Harapan dan itu dah jelas. Jadi kalau nak mainkan isu, lebih baik isu yang seperti meningkatkan mutu untuk rakyat, kesejahteraan rakyat di Malaysia ini, itu yang paling bagus. Itu saya kata, jangan selalu memainkan isu perkauman. Tidak bagus. Karena rakyat Malaysia ini sudah berbilang kaum. Hari-hari itu orang beranak. Bangsa lain hari-hari juga beranak. Pertambahan tuh makin berlaku. So begitulah pola politik kita itu. Dan mengapa saya selalu membuat kritikan kepada parti yang di sebelah sana, tujuannya untuk membina mereka. Tapi cyber trooper yang ada mengentam saya, mengatakan saya hanya memburukkan parti UMNO dan PAS. Saya bukan memburukkan parti itu, tetapi itu hakikat yang mereka perlu terima supaya parti itu bertambah baik. Jangan mengikutkan kata kita sendiri dalam parti. Itulah gunanya parti yang besar itu ada ahlinya. Kenapa tak ada penasihat-penasihat yang bagus untuk mereka mengubah corak pemikiran rakyat? Apa penasihat tuan penasihat cuma ingin 20%, 10%? Dan bila saya kata dia punya, untuk dia nak mengubahkan pola politik itu juga, pelapis tidak ada. Bila saya kata macam ni pula, mereka lagi kata macam ni. Kenapa Datuk Seri Anwar tu dah tua pun tidak cari pelapis? Di sebelah mereka ini dah banyak pelapis tahu. Di sebelah sana tu pelapisnya yang mana? Ada yang kita boleh nampak. Kalau memang kamu kata ada, silakan. Di komen saya tu ada tuh, di bawah tuh. Tulis ke saya. Nanti saya akan diskuskan tentang hal ini di topik akan datang. Ini hakikat yang perlu diterima lah. Pelapis baru tidak ada. Orang masih beranggapan, orang pemain politik lamanya ini tadi, orang sudah kurang kepercayaan di situ. Di tempat dia yes menang, tapi untuk seluruh rakyat Malaysia kita tak dapat nak menilai. Lain kalau pergi ke satu negeri ni, orang ni layak tak? Dah ini dia kalah di sini, dia menang di sini. Nanti kita kumpul, okey berapa negeri dia menang. Kalau macam tu yes. Sekarang ni dia di parlimen dia tabul dedak, habis cerita. Menanglah. Tapi untuk penerimaan satu Malaysia kita belum tahu. Itu yang kita nak tahu tu. Jadi benda tu, pelapis itu penting untuk generasi akan datang. Jadi pelapis ini tadi dinaikkan
untuk menjadi wakil rakyat. Jadi mereka ini sudah bermula dengan alah baru untuk parti, mempunyai minda yang bagus untuk parti. Tapi kalau kita masih duduk di takuk yang lama, hendak buat benda baru yang memang benda tu sudah rosak, cawan jatuh pecah, kita pergi ambil super glue, kita cantum balik, dia jadi satu cawan, tetapi bekasnya tuh ternampak. Jadi hakikat itu kita perlu terima. Kritikan ini dari rakyat untuk negara, bukannya daripada saya untuk pribadi. Itu tujuannya. Oke? So, itu saja yang saya dapat jelaskan sedikit. Mungkin saya ada salah di situ, tetapi itu yang saya coba untuk rungkaikan pandangan pribadi saya kepada kepada rakyat Malaysia. Dan saya minta maaf kalau memang ada yang salah dari apa yang saya katakan. Sebenarnya banyak yang saya ingin perkatakan, tetapi cukup untuk dulu waktu ini, dan saya akan sambung di waktu akan datang. Saya harap kawan-kawan di luar sana paham apa yang saya nak maksudkan di sini, walaupun saya tidak dapat merungkaikan secara detail benda ini, tetapi saya harap kawan-kawan paham. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf dari apa yang saya katakan ini. Oke, terima kasih.